Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa lagi dalam majlis ilmu kita di rumah pusaka almarhum Tuan Haji Parikon ya, dan semua anak-anaknya berkumpul. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah di antara cara-cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Iaitu apa? Kita adik-adik akur. Akur, jangan seekir. Ekir tu apa? Ekir tu lawan akur lah. Si nak bertengkor je. Sikit pun rebut. Basikal pun rebut. Apa sikit, apa tak ada bunyi. Sikit apa pun rebut. Semua begitu ya. Jadi kita aman damai, kita akur. Kita berjumpa silaturahmi dengan segala yang ada hubung kait dengan mak bapak kita. Khususnya adik-beradik kita lah. Khususnya adik-beradik kita kan anak-anak dia. Segala khabaran baik kita dihantar. Betul Rasulullah bilang ya, kita segala ikut pada dia. Segala amalan kita diharapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada hari Isnin dan Khamis. Pada setiap hari Jumaat, segala amalan kita dilaporkan kepada baginda dan juga kepada orang-orang mati kita. Mak bapak kita, kaum kerabat kita dikabarkan. Di Parikon, apa anakmu hari kumpul baca kitab di rumah begitu. Oh, sukanya Nabi bilang jangan buat duka cita orang-orang mati kamu dengan perkara-perkara dosa kita buat ya. Buat duka cita. Kalau kita buat baik ya, mak bapak kita dapat pahalanya. Walaupun kita tak sebut, ya Allah aku hadiahkan pahalanya, monggo-monggo ngarep. Walaupun kita tak bilang, ya Allah aku hadiahkan pahala untuk mak bapak aku, tetap dia dapat. Apa, anakmu pergi kuliah, anakmu sedekah, anakmu wakaf, anakmu buat ini, Allah sukanya orang tua kita. Kalau ada perkara yang tak baik, dia duka cita ya. Anakmu begini, kita berajin baca Quran aja, mak bapak kita pakaikan mahkota. Mak bapak kita pakaikan mahkota ya. Kalau kita adik-beradik apa itu ya, dalam kitab taruh ya, kalaulah ada adik-beradik yang umpamanya na'udzubillah rebut-rebut harta peninggalan ya, boleh tuntut. Taruhlah abang kita jahat lah ya, umpamanya abang kita jahat, ada kerana apa-apa yang dia sembunyikan dia begitu semua, boleh tuntut sebab hak kita tuntut. Tapi di situ disebut tidaklah menjadi adat kita berbuang-buang kerana harta dunia. Macam mana pun harta dunia, harga kita membuat mak bapak kita gembira dalam kubur tu lebih tinggi nilainya, tak ternilai, tak ternilai ketinggiannya itu dengan dibandingkan dengan tanah 100 ekar sekalipun. Bilang sudah, kata adik-beradik pun siapa orang yang kalau ambil harta tu, yang ambil bukan harta ya, dia ambil tu kepingan api neraka ya. Kalau sebidang tanah tu sebidang tanah api neraka yang diambil ya. Allah, tak sampai hati pula abang kita sendiri, dia kasih makan pun ponaan kita juga, dihalalkan sudah. Membuat mak kita, bapak kita dia tahu dalam kubur, dia tahu malaikat kabarkan anak engkau geran tanah sekian-sekian, berapa ekar, dia dah sembunyikan dulu, tak kasih tahu adiknya. Oh, nangis mak bapak kita dalam kubur. Dia tunggu, ya Allah, adik-adiknya rebut pulaknya, mereka sekarang setengah berloya-loya tuntut. Sedihnya dia yang cari nafkah, dia yang cari harta, dia yang susah payah, kamu tidak terima aja kok gaduh. Allah, Allah, sedihnya dia. Dia tengok anak yang sulung umpamanya lah ya, apa gelapkan. Dia tunggu malaikat datang kabar. Alhamdulillah, adik-adiknya semuanya akur. Adik-adiknya semua tak tanya pun. Adik-adiknya pun tak tuntut pun. Alhamdulillah, dia punya gembira, dia punya mendoakan tu. Masya Allah, orang tua kita dalam kubur. Begitulah kalau orang tua kita dalam mudah dan meninggal dunia. Aku adik-beradik, aku sepakat ronde semua tu menjadi pengajaran bagi anak-anak kita belakang hari ya. Baik, kita sambung baca kitab kita, masih sebut tentang ilmu ya. Tuntut ilmu, mengajarkan ilmu, sampai kita pada renungkanlah kata-kata. Betul? Renungkanlah kata-kata dan perhatikanlah ini dan faedahnya. Kemudian asahkanlah dada-dada kamu dari ketiga-tiga ilmu ini sekadar yang perlu, iaitu ilmu mengenai hukum-hukum
lahir dari bahagian ibadat dan muamalat, dan ilmu mengenai perkara-perkara batin dari akhlak dan sifat-sifat hati, dan akhir sekali ilmu mengenai janji-janji Allah dan ancamannya. Yang saya maksudkan ialah perihal firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kelebihan taat, janji-janji baik dan ancaman siksa terhadap perilaku yang jahat. Subhanallah, asalkan dari kita dengan ilmu ini. Tak boleh tidak ya. Tidak. Tapi di situ ada sebut dengan kadarnya. Kadarnya iaitu apa? Jangan berlebihan dalam satu bidang sampai kita tinggalkan satu bidang yang lain. Wah, belajar fiqahnya dalam, tapi tasawufnya tak belajar, tak boleh. Ada tasawuf saja, fiqahnya tak belajar pun tak boleh. Semuanya kena seimbang, semuanya kena seimbang ya. Ilmu yang jadi fardu ain itu 3. Yang disebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nak kupas-kupas dalam-dalam. Sebab itu sifat Allah Ta'ala. Kita pada tauhid sampai kadar aku kok tak faham ya. Itu maknanya dah sampai limitnya lah tu. Allah tidak beranak, tidak beranakan. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Macam mana ya? Kalau kursi ini ada permulaannya, dibina tahun bila, tarikh bila, kemudian nanti akan rosak berapa tahun akan datang. Semua ada permulaan. Allah tak ada permulaannya. Macam mana ya? Macam mana ya? Dia sendiri ada, sedia ada. Dia tak ada. Masa Allah zaman belum ada, na'udzubillah, tidak ada. Macam mana ya? Sampai kita bilang macam mana ya? Itu bermakna dah sampai limitnya lah. Tak boleh nak tahu lebih daripada itu. Sebab itu Imam Ghazali bilang ya, kalau kita tak faham, bukan bidang kita ya, kita janganlah kupas-kupas ilmu tauhid sedalam-dalamnya. Kalau kita tak faham, kita bukanlah bidang kita dan kita tidak mahir, kita nak cuba nak ngupas-ngupas ilmu tauhid sedalam-dalamnya adalah berzina dan minum arak itu lebih afdal. Zina kau apa bayangkan dah jadi salah tu, dan jadi kufur, na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah. Jadi ilmu tauhid belajar secukupnya. Fiqh sekadarnya ya, sekadarnya. Jadi tidaklah sampai sedalam-dalamnya. Contohlah sekarang lah suami saya lah 134 ekor laku. Sebab itu yang jadi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita, rohani kita yang dipandang oleh Allah Ta'ala, dinilai segala ibadat kita berdasarkan itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Kemudian ilmu tentang ancaman-ancaman Allah dan janji-janji baik Allah, itu yang mendorong kita untuk dekat kepada Allah. Itu namanya agama. Sebab itu setengah-setengah. Semualah selain pada agama Islam, tak ada yang macam agama kita. Tak baca itu semua ya, kita berani buat itu, berani buat ini. Ya Allah, kena baca ilmu-ilmu yang sebegini ya. Ilmu orang mati disoal dalam kubur macam mana, ilmu orang ditanya tentang satu orang mati, tanya kitab apa Ustaz Arifin ada sebut, satu orang mati setelah berapa lama, dah setahun lebih dia mati, kawannya jumpa dia dan jumpa dalam mimpi ya. Dan mimpi orang saleh ni benar ya. Apa jadi pada kau sejak aku hari mati, aku ditanya, aku pernah jalan di pekan, ada orang bawa raga, dalam itu ada macam lidi-lidi gitu, aku ambil sikit, aku patahkan sikit, aku tak ingat. Aku bikin congkel gigi ke, aku sedap patahkan, kemudian aku lambung ke apa, aku tak ingat. Dari hari aku mati sampai hari ini aku ditanya dan aku belum boleh jawab lagi. Kenapa kau ambil hak orang, walau sebatang lidi kau patahkan? Kenapa kau ambil hak orang, untuk apa? Apa perlu dan apa kegunaan, apa kau pakai? Kenapa? Tak ingat malaikat, kenapa? Bagaimana? Dari hari mati sampai hari ini, yang lain dah clear, man rabbuka wa man nabiyuka, satu hak orang tu belum clear. Allah, tak boleh terjawab. Ada orang, satu orang soleh sembahyang, ibadat sembahyang. Tengah sembahyang, dia tanya, apa Tuhan buat kau sama kau? Aku masuk dalam kubur, aku dapat ujian. Satu hari aku tengah Allah Ta'ala ditanya, kau tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang lalu depan kau, sikit aja kau sedapkan bacaanmu, kau kuatkan bacaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pamela sembahyang maghrib sembahyang sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang lalu dia Maliki yaumiddin. Umpamanya gitulah ya. Kenapa kau tekankan suara kau dulu orang lalu? Sikit ayat.
Nasib baik awal kau ada ikhlas, akhir kau ada ikhlas. Yang itu aku ampunkan kau. Kalau tidak, tak selamat kau. Allah, begitu Tuhan tanya. Begitu Tuhan tanya. Ya, ada satu orang baca surah Taha. Kata surah Taha sambil jalan. Tiba-tiba dia termimpi malaikat sedang menulis surah Taha pilihan sebenarnya. Kali tiba-tiba satu ayat kau tak dibaca. Dia malaikat, kenapa kau tak tulis? Kan aku baca full, aku tak tinggalkan satu perkataan pun aku tak tinggalkan. Kenapa kau yang ni kau kosong, kau tak rekod? Sebab ketika kau menyebut, kau memang baca sepotong apa perkataan ini, ada orang lalu, kau tekankan suaramu sikit. Biar orang itu tak dikira ibadat oleh Allah Ta'ala. Allah nak tanya kita, dia bebas, dia Tuhan ya. Dan dia tahu, dan dia tak ada selindung ya. Dia tak ada selindung. Semua tu kita kena belajar yang. Jadi kita takut pada Allah Ta'ala. Kita takut pada Allah Ta'ala. Jadi kita berjaga-jaga jangan sampai ditolak oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai ditolak oleh Allah Ta'ala ya. Baik. Adalah amat elok dan amat perlu bagi orang-orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh menyebarkan untuk menyebarkan ilmunya dengan seluas-luas mungkin. Jadi orang yang tahu ikut kadarnya lah. Tak mestinya kalau nak sebarkan mesti kena ilmu yang handal-handal. Kalau sekadar ilmu wuduk, ilmu sembahyang saja, dah banyak orang yang belum clear bab wuduknya. Itu aja pula kau sebarkan semua. Ibarat orang kalau tanya, kau nak kasih orang makan apa ya? Mesti ada nasi biryani ke? Mesti ada nasi mandi ke? Kalau banyak orang lapar, kau sekadar jemput-jemput, kau bikin banyak-banyak lah. Mana kau pergi, kau kasih jemput-jemput. Tak payah. Tentang mengajar, banyak sikit ilmu tu pemberian Allah Ta'ala. Pemberian Allah Ta'ala. Tapi kita kena kongsikan. Ibarat orang bilang apa, kalau kita belajar dengan orang-orang alim, ilmu seperti lautan, berenang tak sampai ke tepi, menyelam tak sampai ke dasarnya. Kalau kita ilmu tak sampai ke tampuk pinang, tapi kalau awak dahaga, kita dahaga, sama-samalah kita cecah, masakan tekak sikit jadilah. Hati gajah sama di lapar, hati nyamuk sama di cecah. Kongsikan apa yang kita ada. Apa kita ada, ilmu fardu ain, bisik-bisik ajarkan sana, fardu ain aja. Orang belajar sama kita, ada satu saya jumpa kawan saya dulu. Dia bikin pondok kecil dekat hutan, dekat Terengganu ke dekat Pahang, itulah ya. Dia sendiri. Dan orang yang belajar dengan dia bilang tak ada lain bab sembahyang, bab wuduk sembahyang. Dan dia sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khatam aja, kau cari guru lain. Label aku sampai ini aja. Tapi ramai pula muridnya. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam semula, yang dah lama tak lakoni, jumpa dia. Jadi dia ajar balik daripada wuduk sampai sembahyang. Pas sembahyang, bab sembahyang aja, kau cari orang lain. Kau cari orang lain ya. Kau cari orang lain. Itu aja. Ramai pula orang yang kita jumpa dia. Allah sebarkan seluas-luasnya ikut apa bidang yang kita mampu. Itu KFC tu dia tak ada apa-apa tau. Dia tak ada sambal goreng, tak ada semur, tak ada pokok laku ya. Ayam goreng tok ya. Tapi banyak orang doyan ayam goreng. Ayam goreng sikit lah, kentang-kentang sikit. Kalau kita buka warung sekat goreng tu tak laku tau ya. Warung Pak Mat, ayam goreng, kentang goreng, sikit apa macam kentang kepiok tu apa tu, mashed potato, begitu tu kan dia. Itu aja tak laku tau kalau kita suruh bikin warung gitu. Dia kok boleh laku? Pasal dia menyeluruh dan dia bikin enak. Orang suka makan gitu. Begitu tak mestinya. Kalau kat restoran mesti dengan menu banyak-banyak. Kalau dia memang orang-orang alim, ilmunya luas, dia macam-macam lah. Dia mengajar itu, dia mengajar ini, dia mengajar sana, mengajar sini. Kita tak mampu, apa yang kita mampu kita keliling kita saja. Tak habis orang yang kita boleh kongsikan ilmu, walaupun yang asas-asas ya. Serta mengajar dan menerangkannya kepada sekalian kaum muslimin. Yang aku maksudkan ialah ilmu-ilmu yang berguna umumnya bagi setiap orang Islam. Yang orang Islam mesti kena tahu. Seperti apa ilmu ini, ilmu halal haram, ilmu apa kalau peniaga jangan riba, ilmu yang ilmu apa lagi, ilmu tak dicampur laki-laki perempuan. Itu kan kena sebutkan. Laki-laki perempuan tak dicampur, hanya dalam kuliah saja, tak boleh. Tak boleh kita laki-laki, tak bagus kita kalau setengah-setengah kita kawan-kawan ya. Kalau pergi kuliah, Lepas kuliah nanti kan yang ada setengah-setengah masjidnya ada kedai kopi kan.
Lepas makan, makan sama-sama, ajak kawan-kawan, isteri dia, suami dia, suami dia. Tak boleh, tak boleh. Makan semeja gitu mana boleh duduk semua. Kita ni mantu duduk lelaki perempuan semua tak boleh, ya, haram. Ya? Tak pula semua macam keluarga tak macam keluarga, kan undangan lain. Kita terus dia suami isteri. Ini suami isteri, tapi itu kan bukan isteri dia, ini kan bukan suami dia. Semua tu tak boleh. Asingkan laki-laki lain, laki perempuan lain. Ilmu-ilmu semacam inilah sebutkan. Ilmu seperti apa? Tuan-tuan yang 2 minggu akan datang Nisfu Sya'ban, jangan lupa ke masjid, baca doanya, baca yasinnya. Bukan mesti kena panggil orang. Saya pun ada bawa Nisfu Sya'ban datang tempat saya. Bukan dia nak kat surau dia, kat masjid dia, mungkin nak cuma ingatkan waktunya. Tuan-tuan, tak lama lagi nak musim korban. Jangan lupa ya, korban pahalanya besar, fadilatnya. Itu yang musiman, yang keperluan orang semua tu sebutkan. Jadi orang senantiasa dialertkan, diingatkan tentang perkara lalai, perkara fadilat, perkara musiman. Jadi orang senantiasa hidup jiwanya dengan syiar-syiar Islam ini. Ya, baik. Sebut tentang ini ya, saya nak ulang tak boleh. Kalau tak ada sebut sini ke belum tak apa. Sebelum kita pindah tajuk lain ya. Jadi Imam Ghazali sebut ya, orang kalau mati 3 benda yang dia ketun. Ketun apa ketun? Galat. Galat, menyesal, semenyesal-nyesalnya tu ketun. Kalau belum sampai ketun baru gelor. Kalau gelor tu kurang sikit, ketun tu sangat. Kalau dah sangat gembira tu baru legor. Begitu ya. Jadi dia kalau yang orang mati yang dia sangat getunkan dia 3 perkara. Yang pertama dia tengok, amalan aku kok kosong. Malaikat aku kan sembahyang tarawih tak tinggal. Setiap Ramadan aku sembahyang tiap-tiap malam tak tinggal. Kau buat begitu cara. Setiap kali kau datang dengan riak, mana nak ada pahala? Alamak, ini kenapa ni kau tak ada bangun-bangun malam? Bangun apa kau tak ada? Wudu kau tak betul, umpamanya ya. Ketahanan kau tak betul. Ketika itu macam mana nak qada? Ketika itu macam mana nak ulang? Ketika mati, Allah nyesalnya. Ni pahala haji kau tak ada. Aku kan dah pergi haji. Bukan haji, pergi haji pakai duit orang. Rupanya dia ada curi duit orang ke. Ni ada tak betul pergi haji. Hajinya sah, pahalanya tak ada. Allah, umpamanya ya, umpamanya. Menyesalnya dia tengok dosanya masih amalannya kosong. Dan tengok, kok dosanya aku masih banyak. Ini kan lama aku buat, sekarang aku kan dah 70. Aku buat ini masih umur 17. Kok masih ada cantik? Dah umur kau tinggalkan sudah dekat 60 tahun kau tinggalkan. Tapi kau belum padamkan dengan taubat, dengan pasang syarat taubat. Masih ada dosanya. Allah, ketika itu macam mana nak ucap istighfar lagi? Yang ketiga, patutnya kau dapat syurga ini, dinampakkan. Tapi pasal ini semua tak beres, kau dapat neraka ini. Ya Allah, punya menyesal. 3 ya. 3 dia sangat menyesal. Kalau mau catat, tolong catat 10 perkara yang membuat amalan kita zero, tak ada pahala. Bahkan kadang-kadang dosa. Ya, 10 perkara. Yang pertama, amal tau, kan tak ada amal. Tapi 10 perkara yang buat amalan kita tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, nifaq. Iaitu apa? Tak jujur. Tak jujur. Umpamanya lah kita datang masjid, ya, datang masjid ataupun datang kuliah ni lah. Datang kuliah ni bukan pasal nak belajar tau. Bukan pasal nak belajar. Pasal aku datang ni, umpamanya lah ya, nak menunjukkan orang bahawasanya aku ni, umpamanya lah ya, aku ni orang besar. Aku ni orang besar. Jadi korang semua nampak orang besar, kita pun datang juga, umpamanya gitu ya. Bukan kerana ibadatnya tau, kerana tugasan lain. Ataupun lah datang masjid bukan untuk kuliah, tapi pasal apa? Untuk cek. Untuk cek ada betul ke tak ada betul. Jemaahnya ni ada betul ke tak ada betul. Ada betul ke tak ada betul. Begitu. Kalau memang tugas dia pihak penguasa, satu hal sikit, memang tugas dia untuk memantau. Ini kita sengaja nak cari salah. Surau kampung sebelah ke apa gitulah. Ada betul ke tak, aku nak kumpulkan. Itu nifaq. Kalau memang pihak penguasa yang memang kena mantau tu, memang tugas dia kena memastikan dia ini kerana itu nifaq. Hadirnya betul macam orang kuliah betul juga, tapi sebetulnya ada niat lain tu. Itu nifaq. Dia bukan hadir kuliah, dia bukan hadir jemaah. Dia datang kerana apa niat dia tu dia datang. Satu nifaq. Yang kedua, unjuk. Dah amal kok rasa dia baik. Aku kok dah yang lama Senin Khamis kok tak tinggal.
Tak orang puji tau. Sendiri dia sedar sendiri ya. Aku kok yang musim Khamis kok dah 5 tahun tak tinggal ya. Kok bangun malam tu jangan cakap dah 10 tahun tak tinggal. Aku kok gini ya. Tak ada orang puji, dia sendiri heran. Wah, aku ujuk. Sedangkan malaikat Allah Ta'ala jadikan dari awal sampai akhir sujud rukuk, tak pernah nak bangga diri dia. Padahal Nabi-Nabi tak pernah buat dosa walau sikit, taat sepanjang hayatnya pun tak pernah rasa bangga sedikit. Kok kita sikit saja dah nak mengada-ngada. Baik, yang kedua ujuk. Yang ketiga, riak semata. Riak, suka orang nampak. Yang keempat, disebutkan yang keempat, kelima sekali. Jadi 3, 4, 5 ni ada hubung kait. Yang ketiga, riak semata. Yang keempat, riak suka orang puji. Yang kelima, riak takut orang keji. Riak sematanya apa? Dia bukan nak orang puji, bukan nak apa. Setakat kasih tahu orang saja. Bikin apa je, ambil gambar satu dunia dia kasih tahu. Sekarang gitu kan. Dan itu semua diinternetkan semua gitu. Setakat nak kasih tahu orang saja. Setakat nak kasih tahu orang saja. Bukan nak dipuji tau. Setakat amalan semua nak diceritakan orang. Itu boleh jadi kalau tak sampai ditolak, paling tidak kurang pahalanya. Seperti kalau sedekah secara jahat, secara sir, sama sedekah secara terang-terangan, sedekah secara rahsia, pahalanya 70 kali ganda lebih daripada itu. Sama-sama ikhlas. Tapi kalau yang depan-depan orang sama yang sembunyi itu 70 kali ganda. Jadi yang kita amal dinampakkan orang boleh sampai jadi di reject, paling tidak kurang pahalanya. Boleh sampai jadi reject, sampai reject. Jadi kalau kita bikin apa saja, cerita orang, umpamanya lah buat tanya Ustaz, kalau puasa Rejab, Syaban, Ramadan besar tak pahalanya? Ini kita cakap ni, kita biasa dengar orang tanya kita besar. Ya, saya dah berapa tahun tak pernah tinggal kau Ustaz. Oh ya, alamak, kenapa kau bilang aku kan boleh kasih kau pahala. Begitu. Yang orang suka sikit-sikit cerita. Awak kau mana tahun ni? Buat tanya kita. Saya dekat kampung ni. Oh, saya 9 lembu. Nak cerita orang, mesti nak cerita orang. Umpamanya ya, mesti nak cerita orang. Ngantuklah mata. Kenapa? Tadi malam Kemalel. Tu semua nak cerita orang. Bikin apa? Orang boleh kasih kita pahala ke? Kan tak boleh kan? Nak kita, itu namanya riak semata. Yang keempat ni, nakkan orang puji. Apa-apa nanti apa kata orang tengok sedap juga. Orang ternampak kita buat apa? Seger, akan main lagi ya. Allah, gembira amal kita kalau nampak orang. Tu nak dipuji, tak ada pahala. Itu riak, tu tak ada pahala. Yang keempat dia. Yang kelima, takut dia keji. Nanti apa pula kata orang? Nanti beginilah. Biar yang elok lah, biar yang beginilah. Allah, termasuk kita kalau sembahyang memang kena jaga bacaan kita. Tak tidak, Al-Quran kena baca dengan eloknya. Tapi dengan nanti jemaah komplain, nanti jemaah bilang apalah begini-begini. Itu namanya bukan sembahyang, itu namanya persembahan saja. Show saja. Kau bukan sembah Tuhan, kau hanya persembahkan bacaanmu saja. Tak boleh. Takut nanti orang kerja. Memang kena baca, memang kena elokkan bacaan Quran kau. Dalam depan Tuhan kau memang kena elokkan. Tapi deminya tu apa? Deminya tu yang kena jaga ya. Jadi yang kelima tu takut dicela orang. Yang keenam, yang ketujuh, manni wal adha. Wala tubilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kau dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Mungkit-ungkit. Ini madrasah ni dulu kalau aku tak bagi kipas ni, tak kipas. Anak-anak yatim dulu aku yang bagi dia makan. Sampai besar budak ni sekolah ni semua. Allah, mungkit-ungkit. Dan menyakiti. Nak kucuk baca rasuat, sunatkan. Singgung orang, tolak orang, tarik orang. Nak saf awal, langkah-langkah orang. Panggil, tak maaf dia. Tak payah minta maaf pun tak buat sama yang kacau orang. Umpamanya itu, pasal menyakiti orang. Nak iktikaf masjid, dari awal dah datang sembahyang Jumaat, pukul 10 dah datang. Tapi dengan bajunya hapak sekali. Allah, tak mandi sunat Jumaat, tak hapus semua dengan peluh-peluh juga datang. Orang sampai tak selesai dengan dia. Itu menyakiti orang. Kalau ibadat menyakiti orang. Nak kasih orang derma. Mat, kalau abang datang rumah aku, Mat, ada sikit uluran bantuan dah. Ya bang, saya datang. Apa ni sikit lah ya. Kalau abang ada ni, abang, tolong catkan aku sikit rumah aku. Amboi, nak kasih duit berapa ringgit aja kena macam-macam nyakiti orang itu semua tu ya. Umpamanya ya. Semua tu sampai tak ada pahala.
menyakiti orang. Menyakiti orang ya. Yang ke-8, yang ke-9, meremehkan dan menyesal. Aku ni datang kuliah bukannya aku suka sangat pun. Banyak lagi ustaz-ustaz besar-besar. Ini dah terlanjur ada. Alah, tak apalah. Datanglah juga, ngisi-ngisi waktu. Kau sangat gitu, ya gitu saja kau dapat. Kan dengan orang itu kan dia meremehkan kan. Dia remehkan, kau pergi remehkan. Ini lagi umrah lagi tahun ni. Anak dah ajak, tak apalah, terlanjur saya pun lapang. Okeylah, temankan anak. Oh gitu saja ya. Kalau itu alhamdulillah Tuhan undang saya lagi, syukur. Lain, kalau kau panggil apa pun umrah pun kau pandang remeh jadinya. Remeh jadinya. Kan orang ada gitu kan ya. Begitu. Jadi ketika kau pada tak ada kerja kat rumah, tak apalah duduk sini sandor-sandor. Ya sandor juga kalau kau dapat begitu ya. Ringan-ringan kan ya ringan. Yang ke-9, menyesal. Menyesal aku bantu dia, rupanya kayak gini PL dia. Itu kan selalu kita ya kan. Menyesal aku kasih dia derma, rupanya PL jahat budak dia rupanya. Menyesal aku, dia jahat lain pahala, lain perkara. Kalau derma dia lain pahala. Tak perlu kau nak menyesal, tak menyesal. Begitu ya. Menyesal, dapat ibadat kau menyesal. Aku dah datang kuliah, menyesal aku. Kan tadi katanya ada fulan-fulan datang bersyarah, rupanya tak datang. Ustaz kampung kita ada yang baca. Alah, menyesal aku datang, dia tak ada pahala. Kau menyesal, buat ibadat kau menyesal. Yang orang itu kan nak puasa sunat. Kali tertahu hari ini mesti pula sejuk puasa sunat bulan Muharram. Atau hari ini panas tadi pulanya ada kena perlukan buat keluar. Alamak, aku pula nak puasa nak batalkan, sayang pula. Menyesal pulanya rasanya. Tak ada pahala, menyesal. Menyesal, tak ada pahala. Dan yang ke-10, apa? Luput waktu dan luput kesempatan. Luput waktu, luput kesempatan. Tuan-tuan, umpamanya ya, saya nak sembahyang duha lah, 3 petang, kan dah luput. Kan dah luput waktunya pagi, umpamanya ya, umpamanya saya ingat nak tahajud lah, pukul 4 petang. Tahajud apa ya, bukan tahajud, kau buat pun tak namanya tahajud. Masa kau dah luput, dia dah luput lah. Dia dah luput. Begitu contohnya ya. Yang ke-9, yang ke-10 tu luput. Ini semua perkara yang buat tau. Semua buat. Kadang banyak, tak boleh banyak, tak banyak. Ada salah satu daripada 10, bahkan kadang-kadang setengah orang ada 10. Setengah orang tu siapa? Jangan kita lah sudah. Ya, ditolak oleh Allah Ta'ala ya. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Kosong, tak ada pahala langsung. Apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang awam ya? Kepada orang-orang awam. Perkataan orang awam ni pun nak kena jaga. Kita kena bila sebut orang-orang awam, kita kena tahu maksudnya bahasa Arab ni orang-orang awam bermakna semua manusia. Kita jangan anggap orang-orang awam tu orang-orang awam dan kita orang-orang khas. Itu tak boleh. Kalau kita bilang tandas awam, telefon awam, bermakna untuk orang awam punya lah. Termasuk kita pun orang awam. Jadi untuk orang awam, apabila kita sebut perkataan orang-orang awam, kita kena masukkan diri aku pun orang awam. Setiap kali kita sebut perkataan orang-orang awam, jangan sekali terbayang bahawasanya kita ni orang-orang khas. Minta maaf, ustaz-ustaz juga begini. Kadang-kadang kalau meeting, orang-orang awam tak faham. Orang-orang awam tak gini. Orang awam tak faham, ya awak orang khas ya. Perkataan orang-orang awam ni nak kena jaga. Kalau cakap orang-orang awam, kena maksud kita ialah orang ramai, saudara-saudara kita, termasuk kita. Jangan kita pandang kita ni orang khas, mereka orang awam. Dalam kitab Futhul Qulub bin Abu Talib Al-Makki ada sebutkan dalam kitab itu ya. Satu orang alim ditanya, Tok Syekh, orang kalau sembahyang baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebelum Fatihah, apa Fatihah berangkat pertama saja ataupun pada 4 rakaat lah kalau Zuhur nak baca? Dia bilang kalau untuk orang-orang awam 4 rakaat baca. Sebab 4 rakaat dia kena ganggu syaitan. Untuk orang-orang khas cukup 1 rakaat. Sebab dia satu dia baca, lurus sembahyang ni dia tak diganggu oleh syaitan. Yang betul nak Tok Syekh sendiri, aku baca yang 4. Mana Tok Syekh tu anggap diri aku orang apa? Orang awam. Sebab ingat dia orang awam ya. Kita selalu ingat kata orang-orang awam. Kalau nak sebut, khususnya ustaz-ustaznya kena hati-hati.
Jangan minta maaf, jangan mengada-ngada. Orang-orang awam ni, orang-orang awam, jadi orang khas ya, hati-hati ya. Hati-hati perkataan orang-orang awam ni. Baik. Jadi ini orang-orang awam maknanya orang ramai, termasuk kita juga. Termasuk kita juga. Apabila berada dalam majlis atau perkumpulan orang-orang awam, seseorang alim itu harus berbicara mengenai perkara-perkara yang wajib dan haram. Jangan tinggal. Tuntut ilmu kena ya. Sebab itu namanya amar ma'ruf. Jangan lupa tuan-tuan sekalian ya, sembahyang, ajak anak-anak kita semua sembahyang. Jangan lupa tuan-tuan sekalian ya, apa ibadat kepada Allah Ta'ala ya, cermat kalau puasanya, tengoklah apa yang sesuai munasabah dicakapkan ya. Dan perkara-perkara yang haram, ingat ya, jangan main judi, ingat ya, jangan rasuah umpamanya ya. Perkara-perkara haram disebutkan sebanyak sedikit. Yang ini majlis ini disentuh ini, dalam majlis ini disentuh ini, majlis ini disentuh ini. Mudah-mudahan ada orang yang betul-betul memerlukan nasihat itu. Jadi dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau halal haram tak boleh tidak. Halal haram kena sebutkan. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Menggalak mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat dan mengingatkan tentang pahala atas kebaikan dan siksa atas kejahatan. Ingat tuan-tuan, kita nanti kalau 10 Muharram jangan lupa jangan buka puasanya ya, fadilatnya macam diampunkan dosa setahun. Kita jangan lupa dalam bulan-bulan Muharram ini, dalam bulan-bulan haram. Dalam bulan Muharram ini pun bulan-bulan haram juga. Jangan lupa puasa sunat banyakkan. 1 hari dalam bulan haram menyamai 30 hari bulan lain. Sebutkan fadilatnya. Ya. Tentang siksa pulanya. Allah, sekarang banyak orang zina ya. Betul tak? Kita berapa kali zina? Na'udzubillah, zina tak pernah buat. Lebih pada zina kita dah buat. 4 orang tu lebih daripada 30 zina. 4 orang tu seumpama 30 zina punya dosa. Allah, ingatkan orang. Ingat, kita 4 saudara kita tak akan boleh terampun dosa kita. Ingatkan orang ya. Hak-hak orang kita pulangkan. Kalau kita ambil hak orang kita tak balikkan semua. Nabi mengatakan orang kalau mati syahid semua dosa terampun kecuali hutang. Itu hak sama kita. Ingatkan wahai saudara-saudara, hak orang pulangkan. Semua tu dia ingatkan. Jangan itu ya. Alhamdulillah, siksa neraka awak tak tanggung. Katilah dia nak dengar dia nak buat bodoh ke tak buat bodoh ke, mudah-mudahan Allah Taala beri dia hidayat, dia dapat taubat. Yang jual berurus niaga dengan cara yang tidak sah, semua begitu ya. Baik. Perbicaraan si alim itu harus terang dan mudah difahami oleh orang ramai agar mereka mengerti dan tidak keliru. Hendaklah ia jangan berhenti dari penerangannya. Baik. Jadi kena cakap yang terang. Jangan cakapnya kias-kias. Nak cakap perkara yang betul-betul takut orang tersinggung. Dikiaskan. Jadi orang yang berkenaan tak faham dia itu yang dimaksudkan. Begini. Umpamanya terlampau berkias sangat. Direct to the point. Pergaulan laki-laki perempuan haram. Tak boleh tidak. Laki-laki perempuan tak ada kena-mengena boleh tegur sapa antara satu sama lain. Apalagi duduk bertetap wajah. Tidak boleh. Cakap tegak-tegak begitu. Tidaklah dengan suara keras gitu. Dengan suara yang lembut dan lunak. Tuan-tuan, jaga pergaulan kita ya. Laki-laki perempuan, pergaulan hukumnya haram. Tegas. Orang sekali dengar orang faham maknanya. Kita cakap, ibaratlah kumbang dengan bunga tak sayuginya, kumbang selalu dekat. Orang pun apa, kumbang apa bunga. Agak besar ni dulu kerja kebun agaknya. Umpamanya ya. Cakap yang tegak-tegak begitu. Cakap yang tegak-tegak ya. Yang berpatutan. Begitu. Dan jangan berhenti dari penerangannya. Kalau agak-agak perkara yang perlu didetailkan, didetailkan. Jangan sekat beritahu saja. Didetailkan. Apa macam mana caranya kalau permasalahan timbulnya begitu gini apa semua ya. Sebutkan. Jadi kalau orang ada kemusykilan, orang boleh tanya. Orang boleh bertanya. Detail-detail. Kasih orang puas. Ibarat kalau kasih makan nasi ambeng tu biar cukuplah dengan sambal gorengnya, dengan serundengnya, dengan semurnya, dengan apanya semua tu ya. Umpamanya cukup ya. Jadi jangan
tak cukup. Kasih tahu petang tuan-tuan, jangan lupa ya, kita hari Jumaat sunat di antaranya ialah mandi sunat Jumaat. Sebut itu aja. Sebut mula waktu mandinya lepas subuh dan afdalnya sejurus sebelum keluar. Sejurus sebelum keluar. Apa tak mandi sunat Jumaat bersama Jumaat adalah makruh. Makruh. Setengah ulama berpendapat bahawasanya wajib. Sebutkan ceritanya. Jadi orang tahu detailnya dan waktunya dan ayat perkara berkait dengannya. Dan niatnya saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Caranya macam mandi ada sebesar biasa gitu. Umpamanya. Jadi orang dengar, dia cakap bilang sunat hari Jumaat. Kalau semua dah tahu tak apa. Yang ini kan belum tahu. Sebutkan sedikit penerangannya. Jadi orang boleh lakukan. Jadi orang boleh lakukan. Baik. Kita tengok ini semuanya. Ini semua dilakukan oleh ustaz-ustaz kita dulu ya, kiai-kiai kita ya. Kalau nak ada musim-musiman apa-apa semua tak tinggal diingatkan kita, dipesankan kita dengan detail-detail, dengan cermat-cermat sekali dia pesankan kita, dia kasih kita, oh Masya Allah, sampai kita nak tinggalkan pun rasa sayang. Pasal apa? Dan dipesankan dengan ustaz. Kita tak bikin pun dia tak tahu-tahu, tapi kita tengah tak bikin nak jumpa dia pun macam takut. Alamak, kalau dia tak tanya pun dia kata adanya, kita yang tak enak sendiri ya. Semua ini tu yang disebutkan ini semua subhanallah, betul Imam Haddad. Kita saksikan bahawasanya tuan-tuan guru kita dulu dah buat gini. Sekarang giliran kita lah, kalau kita mengajar anak buah kita kongsikan dengan yang selengkap mungkin, biar mudah mereka laksanakan satu-satu perintah Allah Ta'ala. Sehingga ada yang menyoal tentang sesuatu perkara dari ilmu itu, sebab ia mengetahui bahawa mereka itu sangat memerlukan pelajaran seperti itu. Dia sampai dia tanyakan, dijelaskan, sampai ada orang boleh tanya. Bermaknanya apa? Sampai limit kau boleh korek orang punya tak faham. Sampai limit. Umpamanya contoh, kita kalau bincang tentang sembahyang jamak kasar, paling sesuai nak cakap dia dekat mana tu? R&R. Kalau kita ada satu grup lah, sebentar lepas sembahyang, mari kita sebut sembahyang jamak kasar, niatnya begini ya, dua marhalah tu begini, apa tempoh harinya berapa, macam mana niatnya, syaratnya begitu. Kasih jelas-jelas. Jadi apabila dia pergi tak sama dengan kita, dia boleh buat sendiri. Sampai apa cakap apa? Sampai kau tunggu. Sebab ini jarang orang buat. Sebab jemaah kasar kan bukan hari-hari kita buat. Sampai nanti adalah orang-orang tanya, Ustaz jadi kalau gini macam mana ya? Ustaz kalau gini macam mana? Ustaz yang nama mungkin tu macam mana? Ustaz yang nama di hari tu kira sampai daripada pengalaman dia sendiri gitu. Sebab kita beri kesama dia sampai dia teringat dia pernah mengalami perkara ini dalam bab ini sampai dia kemukakan. Jadi apa kita beri sama itu sampai puas. Ibarat kalau kasih orang undi-undi, cukup undi-undinya tu rebusnya sampai tanak, dan apa ada kelapanya. Di undi-undi tak ada kelapa, gondol aja gitu. Sampailah orang tengok, Ustaz ni kelapanya kelapa parut ke kelapa frozen? Ustaz ni tepung pulutnya macam mana? Umpamanya sampai orang boleh timbul, Ustaz ni berapa minit nak rebusnya? Umpamanya begitu ya. Kalau dulu tak tanya Ustaz tak nak akak lah. Akak ni sampai orang makan enak sampai dia tanya. Begitu ya. Sampai dia tanya. Maknanya sampai menimbulkan orang nak lebih daripada itu. Maknanya kasih orang bukan hanya puas, bukan hanya cukup puas, dan nak ada imbuhan-imbuhan lagi. Begitu ya. Sebab ia mengetahui bahawa mereka itu sangat memerlukan pelajaran serupa itu, sedang membimbingi mereka dengan penerangan panjang lebar. Pada hakikatnya serupalah seperti menjawab kemusykilan mereka sendiri ya, dengan detail sekali ya, sampai orang faham ya, sampai orang faham macam mana nak laksanakannya, syaratnya, rukunnya, apa-apa yang merosakkannya. Umpamanya tuan-tuan jangan lupa ya, nanti musim apa hari raya haji jangan lupa buat korban ya. Sebutkan fadilatnya macam mana, apa syarat-syaratnya. Seekor lembu untuk 7 orang, seekor kambing boleh untuk seorang. Begitu ya. Jadi kita sebutkan begitu. Jadi orang tahu ya, sampai detail-detailnya orang boleh tahu. Baik.
ikhwankan Nabi Muhammad. Kalau kita tak tahu apa. Nah, biasanya orang-orang awam itu senantiasa mengambil mudah tentang urusan agamanya. Subhanallah, ini Imam Haddad ini salah satu karamahnya. Dia tinggal negeri Hadramaut, 400 tahun dulu. Kalau negeri Hadramaut dah sekarang semua tu kiai tok-tok tuan negerinya tu. Orang tak ambil ilmu tu. Tapi dia punya cakap ni, zaman sekarang pun, apalagi zaman di dulu, zaman di dulu ya, wali-wali tok-tok negeri dia tu ya. Dia cakap ni sangat, kalau kita tak faham, kan dia ni orang kita ni kan, kita kan dia orang Johor ke, orang Melaka ke, orang kita lah zaman kita, ustaz-ustaz kita lah ya. Pada zaman dia tak ada tau. Orang ni sekarang pun sedikit benda ni ya. Ini kan pula zaman dia. Tapi dia punya cakap ni betul-betul sesuai untuk kita sekarang. Kenapa zaman kita, termasuk kita-kitanya sekali lalai. Jadi dia ingatkan. Baik. Sentiasa mengambil mudah urusan agama. Tak wajib aja, dengan perkataan sunat aja terus tak payah buat, baru tinggalkan tak dosa. Puasa 10 Muharram, jangan lupa ya sunat ya. Sunat dengan cakap sunat aja, terus dia tengok bukan wajib. Jadi tak tinggalkan tak apa-apa. Coba bilang sunat pahalanya besar, sekian-sekian, diampunkan dosa, fadilatnya sekian. Orang rasa penting untuk lakukan tak? Orang rasa rugi tak kalau ditinggalkan? Sampai begitu ya. Sampai begitu. Jadi sampai orang ambil berat untuk lakukan ya. Sama ada dalam ilmu pengetahuan maupun amalan, maka tiada seharusnya bagi para ulama berpeluk tubuh membiarkan mereka tanpa pelajaran dan pimpinan. Kita banyak cakap itu orang tak suka. Kita nak cakap bukan bidang kita, tak. Yang nama ilmu bidang semua orang. Orang-orang awam macam kita pun kena kongsikan dengan kawan-kawan kita. Ini kan pula kalau kita memang orang yang mengajarkan orang. Bidang semua orang kena begitu ya. Kena berikan, tak boleh peluk tubuh. Nanti kita cakap tegur-tegur, orang tak suka pula. Kat dunia dia tak suka, kat akhirat kita kena komplain. Ya Allah, dalam kampung aku ada kiai, dia tak pernah sekali ajak kita apa-apa. Ini semua ya, kita akan ditanya ya. Ya Allah, kampung aku ada banyak Pak Haji. Kau nak pergi surau sendiri naik motor, tak pernah. Cuba kalau kita ajak dia Sabtu dan petang, dah berdak nampak. Cuba kau tak panggil dia sekali pun, dia komplain yamin akhir. Dia nak masuk syurga sendiri, Allah masjid tu dia punya aja ke? Tengok pahala dia banyak, kami apa ada. Jadi kami menyalahkan dia, kita yang salah. Kalau tak ajak dia, begitu ya. Kalau kita tak ajak saja, beri ikut tak ikut itu hidayat dari Allah Ta'ala. Ajak, sampaikan. Jadi ulama tak boleh peluk tubuh, kena sebut. Khususnya kalau perkara-perkara haram, biar diketahui umum bahawasanya benda ini tidak disukai oleh syarak, menyalahi oleh syarak, tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kelak akan meratalah bala dan bencana sehingga menimpa semua orang. Rata bala menimpa semua orang ya. Semua nanti semua kena ya. Pada masa ini pula kebanyakan orang ramai umumnya masih dikira orang-orang awam. Orang-orang awam. Kenapa? Kebanyakannya orang-orang yang di bawah average pengetahuan agama. Kecuali di tempat yang semuanya alim belaka. Lain cerita. Lain cerita. Ni dia cakap ni untuk zaman kita, tempat kita. Tempat dia sekarang pun bukan gini. Kebanyakannya tahu pun. Kebanyakannya budak-budak kecil pun tahu. Saya tengok heran aku tengok budak-budak Hadramaut dia. Tengah main-main, tengah comak, tengah gopres, main pasir dengan budak-budak. Dengar bang, dia tiap rumah ada tukang bang, muadzin rumah namanya. Sebab orang perempuan tak sunat bang, tapi sembahyang sunat ada bang. Betul tak? Walau sembahyang kat rumah orang perempuan tak sembahyang kat masjid. Setiap jemaah, walau rumah kita sebelah masjid sekalipun, kita tak pergi masjid, sunat kita bang kat rumah kita, walau rumah pegang sekalipun. Jadi dia laki-laki semua pergi masjid. Jadi budak-budak ni tengah main-main semua, dengar bunyi bang aja. Kalau kabut dia masuk rumah dia bang dulu. Dengan pakai topi tromen, dia sangkut kat belakang, dia bang dulu. Dia tahu tugas dia. Dia bang, terus kemas, bersihkan semua. Kadang sempat salin, kadang tak sempat salin, asal tak ada najis. Dia pergi masjid sembahyang. Dia tahu, budak-budak kecilnya pun tahu hukum. Sekarang kita duduk, kamu aku perhatikan. Nanti yang ada datang lambat, dia masuk. Imam dah salam, tu mak budak 6-7 tahun tau. Tahu masuk, dia masuk, dia pulang, dia pas salam, dia buat berapa.
tahu pula. Nanti kawan dia datang lambat lagi, kawan dia pun tepuk dia jadi imam. Budak-budak kecil itu tahu masuk sistem tepuk, sistem sembahyang sendiri. Yang kecil-kecil pun tahu kok. Sana suka tahu sewa swimming pool. Swimming poolnya pun tak masalah macam dewan kita gini. Dia ada apa? Dia sebenarnya swimming pool ada keluar. Jadi kalau orang pergi family, emak, perempuan, ipar, luar semua sini. Yang laki-laki semua sana. Budak-budak boleh ke sana kemari. Yai dengan yainya boleh nak ke sana boleh kemari. Itu menantu dia, anak dia menantu dia. Begitu. Sana gitu ya. Nanti budak-budak kecil tengah mana? Ada masuk waktu. Saya tengah main-main, bapaknya sebelum lepas sembahyang. Kau belum sembahyang? Dia sembahyang. Budak ni nak sembahyang. Ni kita nak ceritalah. Budak-budak kecil dia pun. Kau tak ambil wuduk sekali, ambil wuduk sekali. Dia tengokkan budak ni ambil wuduk, terus dia pergi ambil kepala pipe dan wuduk. Apa dia bikin? Dia cemplung dalam swimming pool. Dia tahu cara ambil wuduk dalam swimming pool tu macam mana. Cemplung dengan niat sekali, dia masuk aja, dia selam dengan niat, dia kena ambil wuduk lah. Habis, dah kira kita tengok. Tapi dia punya tertib, itu namanya tertib yang ditakdirkan. Kalau 1 second sekali pun masuk bangun terus sembahyang dengan basah-basah sekali sembahyang. Dia tahu cara niat ambil wuduk dalam swimming pool. Walaupun tangan dulu baru muka. Walaupun dia masuk dulu kan kaki dulu semua. Apabila dah masuk semua, takdirnya terangkat muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki secara sekilas. Itu yang tahu apa tertib yang ditakdirkan. Tertib yang ditakdirkan ya. Tahu budak ni kecil. Apa dah mati budaknya. Ustaz mana ni? Ya, Hadramaut. Yaman di Kota Tahrim Hadramaut. Kita bilang ini kata Imam Haddad. Zaman sekarang pun orangnya ada hukum besar. Kita contoh ni budak-budak kecil tau. Budak-budak kecil pun tahu bab masbuk, bab ambil ini. Apa kita tahu. Ni dia cakap ni untuk zaman kita lah, untuk zaman kita, negeri kita ya. Kalau dia orang negeri dia umumnya tahu hukum. Kanak-kanak pun tahu hukum. Kanak-kanak bukan lahir dia siap tahu. Maknya didik, bapaknya ajar. Jadi kecil-kecil dah tahu tentang perkara-perkara hukum kait ya, tentang ibadat ya. Baik. Pada masa ini pula, kebanyakan orang ramai umumnya masih dikira orang awam. Kerap kali anda menyoal seorang awam hari ini, anda akan mendapatinya jahil. Betul? Contoh ya, minta maaf kita nak tanya ya. Ini kita kalau baca kitab di tempat lain jawapannya tu. Orang perempuan kalau bersih daripada unzurnya pukul 5 petang, dia pun mandi, dia sembahyang apa? Asar. Dan qada zuhur ya, qada zuhur. Itu. Kalau kebanyakan kita tanya dia di kampung-kampung, tahu tau? Akak-akak tahu. Kita tanya di setengah-setengah tempat, rata-ratanya tak tahu. Sama, semua wanita dewasa semua. Kena qada ustaz, kena qada ustaz. Itu yang dimaksudkan orang-orang awamnya banyak yang jahil. Banyak yang jahil. Kena qada ustaz, maknanya dia tak pernah dengar. Kalau kita bicara ini di kampung-kampung kita, kampung kita lah ya, di Batu Pahat semua, kebanyakan orangnya boleh jawab. Dan zuhur, maknanya masyarakatnya faham. Setengah tempat dah boleh kita cakap gini, lebih ramai yang tak pernah dengar daripada ramai yang pernah dengar. Kena kata ustaz, zuhur pun kena juga. Walaupun dah habis waktunya, belum habis. Tapi dah pukul 5 petang, waktu jamak kan masih ada. Waktu jamak kan masih ada, namanya waktu uzur. Itu namanya waktu uzur. Masih ada. Boleh kebanyakan. Itu yang dimaksudkan untuk orang awamnya, kebanyakan muskil. Perkara-perkara basic sembahyang pun muskil. Seperti orang perempuan kalau mandi hadas besar, orang perempuan yang biasa dah bersuami lah, biasa dengan laki-laki, boleh mandi diri saja ke dia wajib jongkok? Wajib jongkok kan? Biar apa, tempat yang kalau diri tu tak kena air, apa dia jongkok kena air. Tak semua orang tahu. Tak semua orang tahu. Kalau kita cakap bab ini pun ya, orang perempuan, kena jongkok ustaz. Maknanya selama ni mandi hadas ustaz tak pernah jongkok. Begitu ya. Yang kata orang perempuannya, laki-lakinya pun tak tahu. Laki-lakinya memang tak payah jongkok, tapi kan bininya kan perempuan. Maknanya tak tahu. Kebanyakan setengah tempat kalau kita sebut perkara ini, jadi heran bagi mereka. Kena gitu ustaz, kena gitu ustaz. Itu yang maksudkan Imam Haddad. Betul. Setengah tempat tidak. Setengah tempat kalau kita begitu maknanya, Masya Allah, maknanya tempat ini kiai-kiainya mainkan peranan. Maknanya tuan-tuan gurunya tu prihatin tentang
masyarakatnya. Begitu ya. Dan orangnya semua tu terdidik, terpelajar dalam bidang syarak ni, begitu ya. Setengah tempat tidak tahu, kita cakap lebih banyak herannya. Oh kena ustaz, oh tak boleh ustaz. Kau tak ngerti. Allah, tak tahu. Mereka kebanyakannya jahil. Kita kalau sembahyang Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sembahyang dengan bang terus sembahyang ke, ataupun dah habis bang baru sembahyang? Dah habis bang baru sembahyang kan? Puasa ada orang tanya tau, ustaz kita punya mula puasa awal azan ke akhir azan? Jadi bermakna kalau akhir azan tu antara bila tengah hayya ala salat dia tebuk lagi. Akhir azan baru mula. Sebab dia katakan sembahyang dimulakan selepas azan. Jadi ingat puasa tu habis azan baru mula puasa. Allah, kita tanya, ustaz jadi puasa apa bermula awal azan apa ke akhir azan? Ya, awal azan akhir azan. Inilah bermakna kita boleh stop makan tu awal dengan bang ke atau dah habis bang baru kita stop. Kau dah akhir dengan bang, dia sebelum azan kau dah kena stop. Kan ada waktu instak tu. Sebelum azan kau dah kena stop, dah kau dah standby dulu. Allah, tak tahu tak. Sekarang banyak tau orang-orang awak tanya soalan itu. Kita tak nak bilang ngawur lah ya. Ngawur tu merepek. Sebab dia tak tahu ya, dia tanya lah. Bagus juga dia tanya ya. Tapi maknanya awamnya sampai gitu. Ada tanya, apa orang tanya. Orang-orang berbeza, tempat yang berbeza. Tengah sembelih 10 Zulhijjah. Ustaz, kita mempersembahkan ibadat kita kepada Allah dengan niat yang tulus. Ada tak afdal dalam hari ini kita dalam keadaan berpuasa? Afdal tak? Haram. Haram. Bukan afdal. Ada tak apa afdal tak Ustaz? Besar tak pahala? Besar pahalanya, besar dosanya. Besar dosanya. Oh tak boleh Ustaz, dia tak boleh kan ada raya haji, mana boleh puasa? Gitu tau. Itu dimaksudkan orang-orang awam ni jahil sampai bab gitu pun dia orang ngerti. Puasanya mulainya kok lepas azan. Jadi maknanya bila tengah hayya 'alas solah masih boleh nyuap lagi boleh apa semua gitu. Allah. Sudah sampai tahap gitu tau masyarakat kita. Kalau sampai 2-3 orang tanya yang berbeza-beza, bermakna dalam masyarakat banyak yang tak faham sampai gini. Yelah dia masih kecil sekolah dah duduk asrama. Asrama belajar agama pun dia bukannya kisah. Bapaknya pun tak pernah cek dia faham tak faham. Lepas tu pergi England. Mana ada belajar, balik terus begitu. Satu orang lagi, ini contoh lagi. Buat puasa. Jadi apa tentang seperti antara perkaranya suami isteri, dan kalau melakukan siang hari kena kafarah begitu. Jadi kalau malam tak ada apa-apa. Ada beritanya. Dia dah tak muda tau, dah lama kahwin tau. Oh malam boleh Ustaz, malam boleh. Alamak ya kesiangan selama ni dia kan malam, siang malam tak boleh. Allah, sampai gitu tau. Itu Allah. Dan cakap pun macam-macam juga. Contoh-contoh ya, contoh-contoh orang ngerti ya. Perkara-perkara umum yang kita dengar macam beri hati ya. Tapi pada mereka kita cakap dan satu keheranan tau. Yang satu ilmu pelik bagi mereka gitu ya. Anda akan mendapatinya jahil dan tiada mengerti tentang perkara-perkara yang wajib dan yang haram. Maka tugas kita lah menyampaikan. Dalam ceramah-ceramah kita selitkan. Biar kalau ada yang membuat kait, kita jangan setiap kali ceramah dipilih-pilih fiqah mengajar. Sentuhkan. Jadi kalau ada yang dengar, tertimbul keinginan dia, terbit kemusykilan dia akan tanya, Ustaz tadi yang Ustaz sebut dalam bab ini Ustaz, boleh Ustaz jelaskan Ustaz, saya ada kemusykilan bab ini ke, ataupun saya ada mengalami begini ke. Jadi kita sebarkan. Kalau yang awam-awam, kalau yang omong-omong, bukan kalau yang khusus-khusus ya, kalau khusus-khusus. Dan juga tentang urusan-urusan agama yang tidak harus dan tidak pantas seorang masih menjahilinya. Tak pantas, tidak patut, tidak mengetahuinya. Yang kena tahu, sekian nama orang mukmin kena tahu, tak boleh tidak. Kalaupun ia tidak menjahili kesemuanya, ia tetap jahil tentang sebahagian daripadanya. Jika anda sedikit lagi tentang apa yang diketahuinya, anda akan dapati pengetahuan dikutip kerana mendengar orang lain berkata atau berbincang, bukan pada ilmu. Dekat dengar-dengar, orang dengar-dengar. Itu yang tadi, oh malam boleh Ustaz, malam boleh. Sebab dia nak kahwin tu orang bilang, apa hati-hati bulan puasa jangan dekat dengan ini.
Jadikan bulan puasa, jadikan 1 bulan puasa. Kalau kita tengah beredar di sembahyang, kita nak bagi, batal tak umur kita? Kalau di sembahyang, kita nak bagi, umpamanya lah. Batal tak ambil sembahyang kita? Tak batal, tapi kena sentuh. Oh, tak batal Ustaz. Itu belajar hukum daripada Ujang Lapuk. Apa tujuh ambil? Apa tujuh ambil? Untuk babi Allah batal sembahyang saya. Kan? Jadi dia kena untuk Pak Ujang Lapuk bilang kena kutu babi batal sembahyang, jadi kena babi lagi batal. Oh, kena babi tak batal sembahyang Ustaz? Tak batal, kena bini batal. Sebab bini bukan babi. Bini situ aja seronok. Kalau babi tak seronok, itu tak batal. Tapi kena sentuh. Oh, begitu. Oh, kena babi tak batal Ustaz. Itu belajar mereka Ujang Lapuk ni. Ya Allah. Jadi selama ini kan batal. Setakat dengar-dengar orang cakap. Setakat dengar-dengar orang cakap. Dengar-dengar orang cakap. Begitu. Ia tetap jahil tentang sebahagian daripadanya. Jika anda selidiki lagi tentang apa yang diketahuinya, anda akan mendapati pengetahuannya dikutip kerana mendengar orang-orang lain berkata atau berbincang, tidak daripada kitab, apatah lagi daripada belajar daripada tuan gurunya. Setakat dengar saja, dan dipakaikan jadi syarahan yang ada pun. Allah ya, sayang ya. Jika anda hendak memutarbalikkannya menjadi jahil semula, nescaya yang demikian itu menjadi mudah sekali, kerana pengetahuannya tidak berasas dan tidak teguh. Betul. Tak mantap. Cuba kalau kita dah belajar, orang bilang kena bagi batal sembahyang, kan kita boleh ketawa, maknanya kita nafikan kan, maknanya kan. Cuba kalau orang kita gitu, saya nak ambil sembahyang, kenapa kena bagi dia? Jangan lupa ya, pakai air mutlak ya. Ya Ustaz, ya Ustaz. Bila kita ketawakan dia. Ambil sembahyang mesti air mutlak kan, kau kena bagi mana kena ambil sembahyang. Kan maknanya kita nak memperbodohkan dia pun boleh kan, maknanya ya. Begitu. Jadi kalau kita nak jadikan dia jahil pun boleh. Boleh. Pasal pun tak mantap. Sebab itu kita ikut. Dengan Wahbi bilang tak boleh, dia pun tak boleh. Padahal katanya kau ahli sunnah wal jamaah, katanya kau anti Wahbi. Tapi kenapa kau ikut cakap Wahbi? Pasal dia punya apa? Pegangannya itu tak mantap, tak teguh. Wahbi kan tak kata ziarah kubur. Dia kata ziarah kubur, kata kuburiun. Nasi suruh ziarah kubur, kau mengingatkan akhirat kau bilang itu. Kita pergi kubur, kita berdoa, kita minta kepada Allah Ta'ala, kita ucap salam pada si mati, kita bacakan ayat-ayat Quran supaya tak ampunkan lagi kalau kubur maafkan kita, dituntut pada setiap hari Jumaat kita ziarah. Begitu. Yang orang-orang kita yang tak faham, dia dengar Wahbi attack, dia pun bilang, jangan pergi kubur lah, nanti jadi syirik. Boleh kubur kok jadi syirik, astagfirullah. Dia tak mantap, padahal bukan Wahbi tau. Tapi pasal dia dengar orang cakap begitu, dia terikut-ikut. Pasal ilmunya tak mantap. Tak mantap. Seperti lalang, terombang ambing. Datang angin dari barat, dia condong ke timur. Datang angin dari timur, dia condong ke barat. Dia tidak teguh dan tidak tegak. Ya. Habiskan lagi sikit ya. Sayugia bagi seorang alim apabila didatangi seorang penuntut, diperiksanya terlebih dahulu jika penuntut itu mempunyai masa yang lapang dan berkeahlian pula untuk memahami ilmu pengetahuan, maka hendaklah ia menyuruhnya membaca kitab seberapa banyak. Tetapi jika yang datang itu seorang awam untuk mempelajari apa-apa yang perlu dia dari ilmu pengetahuan, maka hendaklah dia memimpinnya sendiri, mengajar dan memahamkannya betul-betul. Gitu. Jadi orang alim kalau orang datang, macam masuk universiti sajalah. Masuk universiti saja, ada short course, ada long course. Yang datang budak-budak muda, dia ada kelulusan sekian. Kita nak kasih dia yang course yang pendek ke? Masukkan dia fakulti. Sekian tahun habis dapat degree.
habis sambung masters pasal dia ada kebolehan dan dia ada kemahiran dan dia ada kesanggupan dan dia ada waktu. Kasih dia begitu. Saya masukkan awak, saya tuan apa guru besar saya cadang kemari. Ambil kursus 2 minggu saja. Kan saya budak ni pintar dan awak ada lapang tak boleh, saya memang itu. Apa? Belajar. Saya masuk fakulti ni memang boleh? Boleh. Masukkan fakulti. Cikgu-cikgu lain yang ada, profesor lain yang belajar. Tapi kalau datang semua, saya cuma nak ambil kursus ini sahajalah. Yang bab ini saya perlukan keperluan ini. Berapa lama agak boleh di sini? Oh, dalam tempoh waktu ini. Amal kalau tak itu, saya sendiri ajar. Kalau tidak pun kecarikan yang khas, dia ada bab itu saja. Orang datang sama kita, nak belajar sama kita, duduk baca kitab, satu kitab. Dia datang hanya sekejap saja. Saya kat sini pun tak lama Ustaz, 2-3 hari saja datang. Jadi ada apa-apa yang nak dibincangkan, saya nak ada muskilan lah Ustaz tentang sembahyang, qada, kabul itu. Kasih dia short course yang hanya kepentingan dia dan sedikit tambahan-tambahan lagi. Tengok keadaan ini. Datang di setakat 2-3 hari kau kasih yang kitab besar, hanya 2 perenggan. Tak ada manfaat. Begitu. Budak yang pintar boleh belajar panjang-panjang, kau kasih hanya 2-3 helai muka surat. Tengok siapa yang datang ada kesanggupan. Budak ni pintar, budak ni pintar. Dia datang, tak apa, saya masukkan awak fakulti ya. Belajar sini 5 tahun, kitab ini. Boleh? Dah Ustaz cakap itu, ya boleh lah. Pak Cik umur 84. Allah kan kesian. Kalau tak begitu dia nak jalan pun susah. Begitulah. Tengok keperluannya, diberi ikut ya? Diberi ikut begitu ya. Semua ini dia boleh pakai dalam universiti kau. Ada kursus panjang, ada kursus pendek, ada fakulti, ada apa semua kan? Tak semuanya sama. Tak semuanya sama. Mengajar dan memahamkannya betul-betul. Hendaklah ia meringkaskan pelajarannya kepada penuntut ilmu, penuntut awam itu. Jangan sekali-kali memanjangkan membaca kitab kepada orang-orang awam. Kasih khusus kat Ramadan, khusus Ramadan. Apa menghalusi ibadat puasa. Setakat seminggu sekali dalam 4-5 kali ahtam. Cukuplah. Baca kitab Sabilan. Maka bermula adalah bahawasanya Ramadan itu. Dia semua boleh tentang kuliah kau sekali-sekali aja. Kasih yang khusus saja, perhatian begitu saja ya. Sehingga memberatkan mereka untuk memahaminya atau menghabiskan masanya untuk mendengar bacaan itu. Mereka tidak pula belajar lama-lama kerana apa yang diperlukan oleh mereka dari ilmu pengetahuan itu amat terhad sekali. Dia tak boleh faham banyak-banyak. Kasih apa yang dia perlu, dah cukup dah ya. Cukup dah. Orang yang datang tempat kita pun kadang-kadang kita tengok dia gelisah sangat. Kawan-kawannya boleh tekun tau, tengok dia gelisah sangat. Kalau aku paksakan lagi, mesti dia minggu depan tak datang lagi. Kasih aja dia. Nanti kita lepas kuliah kita bilang dia, nanti kalau datang minggu depan, kalau apa selesa nak duduk-duduklah. Tapi kalau agaknya macam berat, tak apa. Sekejap pun tak apa dapat berkat. Dapat 10 jadilah. Lepas tu bantu kat dapur. Boleh Ustaz? Boleh. Dia suka bantu kat dapur. Suruh epok, bikin medang. Itu dia suka. Jadilah. Tengok orangnya. Tengok ada 3 tahun tak tinggal. Tak tinggal dia datang. Begitu ya. Tengok orangnya. Duduk baca kitab. Mukanya boringnya. Ada orang gitu ya. Baca kitab ni boringnya. Tengok kipas. Tengok itu. Tengok ini. Ya Allah. Kesiannya. Dan aku tahu dia tak boleh nangkap. Tapi dia sembahyang, dia puasa. Dia perlukan yang sikit aja. Jadilah. Tak apalah, pikat dia sikit. Jadilah. Kadar keperluan dia, kadar peningkatan sedikit pun jadilah. Begitu ya. Begitu. Tengok orangnya. Wallahualam. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah merahmati kita ya. InsyaAllah akan kita baca tugas pada ulama' dan pada hakim. Hakim ni siapa? Pemerintah. Ulul amri. Ulul amri ya. Macam mana ulama' pun kena nasihatkan orang-orang awam. Ulul amri kena kuat kuasakan terhadap orang-orang awam. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul da'wahum alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.